Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar prinsip perakaunan tingkatan 5. Hari ini cikgu akan sambung bab perakaunan kos siri ketiga. Standard pembelajaran untuk hari ini, akaun pengeluaran. Di akhir pembelajaran nanti, murid-murid akan dapat menyediakan akaun pengeluaran dengan mengambil kira kerja dalam proses awal dan kerja dalam proses akhir dalam bentuk T dan format penyata. Okey, di sini cikgu sediakan satu contoh soalan yang cikgu ambil daripada buku teks, ya, dan kita akan buat sama-sama. Okey, mula-mula sekali seperti yang cikgu maklumkan sebelum ni, bila kamu dapat soalan akaun, pertama sekali mesti buat analisis, ya, ke atas maklumat yang diberikan, ya. Okey, di sini kita mulakan dengan membuat analisis bahagian maklumat tambahan. Okey, murid-murid boleh lihat di sini, cikgu telah pun membuat analisis, ya, ke atas item-item yang ada dalam maklumat tambahan, ya. Okey, jadi sekarang kita akan tengok satu persatu. Okey, satu Roman, ya. Inventory bahan langsung pada 30 Jun 2017 ialah 1980. Okey, inventory bahan langsung, ya, dan 30 Jun ni merujuk kepada inventory akhir. Sebab kita tengok sini 30 Jun kan, tarikh akhir. So 30 Jun ni adalah inventory bahan langsung, maksudnya akhir. Kita kena masukkan dalam pengiraan kos bahan langsung, di mana kita akan tolakkan nanti. Okey, jadi kamu labelkan di tepi satu roman itu KBL, ya. Buat note kat situ. Okey, seterusnya kita lihat pula untuk dua roman. Kos mengangkut bahan langsung daripada pembekal ke kilang berjumlah 500. Ini maksudnya angkutan masuk, ya, mengangkut angkutan masuk untuk bahan langsung. So kita akan masukkan juga dalam KBL. Iaitu di mana kita tahu bahawa belian bersih akan tambah dengan AD kan. So A itu adalah angkutan masuk. So labelkan KBL di situ. Okey, 3 Roman. 70% daripada bayaran sewa dikenakan untuk kilang dan bakinya untuk pejabat. Okey, di sini bila sebut bayaran sewa, murid-murid kena refer kepada sewa ni, sewa bangunan ni, yang ada dalam maklumat. Okey, so di sini kamu kena faham, ya, bila sebut sewa bangunan, bangunan tu tidak spesifik kepada tempat pengeluaran bahan langsung. Jadi, ia merangkumi pejabat, kilang dan lain-lain. Jadi, apa yang kita perlu buat, kita kena separatekan dia. Jadi, kita kena dapatkan amount yang sebenar-benarnya untuk kilang sahaja. Kerana pengeluaran dibuat di kilang. Okey, jadi di sini kita tengok maklumat yang diberikan, 70% daripada bayaran sewa adalah untuk kilang. Selebihnya barulah untuk pejabat. So, kita kena dapatkan amount atau belanja untuk sewa kilang sahaja. So, cara pengiraannya, ya, macam ni. 70%, ya, darabkan dengan RM3,000. Sebab kita tahu bahawa sewa bangunan jumlahnya 3,000. Jadi, 70% daripada 3,000 ni adalah 2,100 merupakan sewa kilang. Yang sewa kilang ni saja yang kita akan masukkan dalam pengiraan. Iaitu pengiraan apa? Kita kira dalam cost overhead. Sewa kilang termasuk dalam cost overhead. Iaitu cost sampingan. Okey. Seterusnya, kita lihat pula kepada 4 Roman. Agihan insurans untuk kilang dan pejabat, ya, 60 dan 40 masing-masing. Sama juga dengan insurans. Ya, semua belanja-belanja dalam cost overhead tu, murid-murid kena tengok dengan lebih teliti, di mana murid-murid perlu dapatkan amount belanja untuk kilang sahaja. So, untuk pejabat kita kena keluarkan. Dia tak terlibat untuk proses pengeluaran. So, cara untuk mengira insurans kilang, ya, kita tahu bahawa insurans kilang sebanyak 60%. Ya, 60% daripada berapa? Okey, tengok insurans kilang dalam maklumat yang diberikan di bahagian atas. Insurans kilang, ya, sebanyak 1,600. So,
60% daripada 1,600 ini merupakan insurans kilang. Jadi kita ambil 60%, darabkan 1,600, kita dapat RM960. Ini merupakan insurans kilang. Yang kita akan masukkan ke mana? Ke dalam cost overhead. Ya? Kita masukkan dalam cost overhead. Pengiraan cost overhead. Ya? Okey, seterusnya, untuk 5 Roman, kadar bayaran ya, hendaklah diagihkan di antara kilang dan pejabat dengan nisbah. Nisbahnya berapa tu? 3 nisbah 1 kan? Okey, maaf, nisbah 2 nisbah 1. Okey, jadi kita kena kirakan juga di sini ya. Kita nak kadar bayaran untuk kilang sahaja. Ya, saya rasa pelajar-pelajar dah tahulah kadar bayaran tu bayaran bil elektrik, bil air. So kita tak nak yang keseluruhan bangunan, tapi kita nak hanya fokus kepada kilang kerana pengeluaran berlaku di kilang. Okey. So cara mengiranya, pelajar-pelajar kena ambil 2 bahagian ya. Per berapa? Kita tahu bahawa 2 nisbah 1 kan? So 2 tambah 1 jadi 3. So 2 daripada 3 bahagian darabkan dengan jumlah keseluruhan kadar bayaran iaitu 1,800. Di mana cikgu dapat 1,800? Dalam maklumat yang diberikan dalam soalan. Nampak ni, 1,800. So 1,800 ni kita kena keluarkan 2 daripada 3 bahagian tu untuk kadar bayaran kilang. Kita dapat 1,200. So 1,200 ni adalah kadar bayaran kilang. Kita akan masukkan dalam cost overhead juga, ya, cost overhead. Cost overhead tau. Okey. Seterusnya, 6 Roman, loji dan mesin hendaklah disusut nilaikan 10% setahun atas kos. Okey. Cara nak kira dia ya. Murid-murid ambil peratus susut nilai, iaitu di sini peratus susut nilainya 10% dan diberitahu 10% ke atas kos. Menggunakan itu maksudnya kaedah garis lurus. So 10% daripada berapa? Daripada amal sebenar loji dan mesin. Okey, cek berapa amal yang diberikan untuk loji dan mesin. Iaitu 18,000. 18,000. Ya, jadi kita darabkan 18,000 dan jangan lupa darabkan juga dengan tempoh masa, iaitu tempoh masa loji dan mesin itu berada dalam perniagaan kita lah ya. Di sini kita lihat kalau kita lihat loji dan mesin itu dibeli pada tarikh 1 Januari 2017. Ya, dibeli pada 1 Januari 2017. Sedangkan perniagaan kita ini beroperasi bermula pada 1 Julai 2016. Okey. Jadi di sini bukanlah loji dan mesin itu belum cukup setahun berada dalam perniagaan kita. Jadi kita kena kira tempoh masa loji dan mesin itu berada dalam perniagaan kita. Okey, di sini loji dan mesin itu dibeli pada 1 Januari 2017 dan kalau kita kira sehingga akhir tempoh perakaunan iaitu 30 Jun 2017. Okey. Loji dan mesin itu telah berada dalam perniagaan kita selama 6 bulan. 6 daripada setahun. Setahun ada 12 bulan. That's why kamu kena darabkan dengan tempoh masa 6/12. Dan murid-murid akan dapat RM900. Okay. Cikgu harap kamu faham lah ya. Dan RM900 ini kita akan masukkan dalam cost overhead. Okey, seterusnya untuk 7 Roman, kerja dalam proses pada 30 Jun 2017 ya, diberikan di sini untuk bahan langsung 680, kos berlangsung 590 dan kos overhead sebanyak 500. Okey, setiap satu ni kamu kena masuk untuk pengiraan setiap kos. Okey, ya, kenapa kita kena masuk? Kerana ini adalah kerja dalam proses akhir. 30 Jun adalah kerja dalam proses akhir, ya, iaitu akhir tempoh perakaunan. Jadi di mana nanti kita akan masukkan ke dalam setiap item ni ke dalam kos masing-masing.
Kalau kos berlangsung, kita akan masukkan dalam kos berlangsung. Kos berlangsung, kita akan masukkan untuk pengiraan kos berlangsung. Kos overhead, kita akan masukkan dalam pengiraan kos overhead. Ya. Okey, nanti kamu akan lihatlah selepas ni macam mana kita nak buat. Okey, setelah murid-murid selesai membuat analisis ke atas maklumat tambahan, okey, sekarang kita akan sediakan kita akan sediakan akaun pengeluaran seperti kehendak soalan. Okey. Kali ini kita hanya fokuskan kepada akaun pengeluaran dan untuk akaun perdagangan cikgu akan ajar kepada kamu dalam siri yang berikutnya. Okey. Di sini cikgu tunjukkan contoh format akaun pengeluaran Format akaun pengeluaran sama ada mengambil kira kerja dalam proses awal dan akhir atau dengan mengambil kira kerja dalam proses awal dan akhir. Formatnya sama, cuma ada sedikit penambahan sahaja. Okey, sekiranya tanpa mengira kerja dalam proses, okey, ini adalah formatnya. Okey, di mana kita akan mulakan dengan kos bahan langsung, kemudian ditambahkan dengan kos buruh langsung, kemudian ditambahkan dengan belanja langsung dan murid-murid akan dapat kos prima. So, tiga-tiga ni ditambahkan, kita dapat kos prima. Okey, kemudian kos prima ini kamu pelajar-pelajar dah tahu ini adalah kos utama. Okey, so untuk mendapatkan kos sampingan, kita akan tambahkan dengan kos overhead. Kos overhead ni adalah kos sampingan. Ditambahkan dengan semua kos overhead dan kita akan dapat kos pengeluaran. Okey, ini sekiranya kita menyediakan akaun pengeluaran tanpa mengambil kira kerja dalam proses awal dan akhir. Tetapi bagaimana untuk sekiranya kita perlu melibatkan kerja dalam proses awal dan akhir? Still menggunakan format yang sama. Sama juga, cuma bezanya kita akan ada penambahan dan penolakan dalam setiap kos. Di sini dalam kos berlangsung, kemudian di dalam kos overhead. So di sini ketiga-tiga kos ini kita akan ada penambahan dengan kos kerja dalam proses awal dan tolakan dengan kerja dalam proses akhir. Okey, jom kita lihat bagaimana kita nak sediakan akaun pengeluaran untuk soalan ini. Murid-murid boleh sediakan format untuk akaun pengeluaran bagi tahun berakhir 30 Jun 2017. Okey, formatnya kita mulakan dengan tajuk nama perniagaan diikuti dengan tajuk akaun, iaitu akaun pengeluaran bagi tahun berakhir 30 Jun 2017. Okey, kemudian kita akan mula masukkan item-item dalam setiap komponen. So di sini kita akan mulakan dengan komponen yang pertama, iaitu kos bahan langsung. Okey, bila kita nak masukkan item di dalam setiap komponen, kita kena analisis kita punya soalan, kita highlightkan atau kita labelkan serta item yang perlu dimasuk dalam kos bahan langsung. Okey, di sini item yang pertama adalah inventory bahan langsung pada 1 Julai 2016. Ini kita panggil inventory awal bahan langsung. Okey, kemudian dah masuk, kamu tick sedikit supaya kamu tahu apa yang kamu dah masukkan. Okey, kemudian oleh kerana kita ada kerja dalam proses, maka kita kena tambahkan untuk inventory awal ni dengan kerja dalam proses awal untuk bahan langsung. Mana cikgu dah dapat? Cikgu lihat di sini. Okey, kita tambahkan. Kemudian kita akan jumlahkan inventory awal ditambahkan dengan kerja dalam proses awal. Dan kita akan dapat jumlahnya 2,930. Kemudian kita akan masukkan item belian bersih. Okey, belian bersih sama dengan belian bahan langsung tolakkan dengan pulangan belian bahan langsung. Belian bahan langsung 21,820 tolakkan dengan pulangan belian bahan langsung 1,500 dan kita akan dapat belian bersih bahan langsung iaitu sebanyak 14,320. Kemudian
belian bersih ini kita akan tambahkan dengan ADI. Apa tu ADI? A, angkutan masuk. D, duty atas bahan langsung. I, insurans atas bahan langsung. Okey, kita rujuk pada soalan. Maklumat yang diberikan hanya ada dua sahaja yang terlibat untuk kali ini, iaitu duty atas belian bahan langsung sebanyak 560 dan satu lagi angkutan masuk bahan langsung iaitu sebanyak 500. Ya. Jadi kita tambahkan. Okey, kemudian kita akan dapat 15,380. Okey, sekiranya pelajar lihat di sini, cikgu masukkan ke dalam lajur yang kedua. Kenapa? Kerana 15,380 kita akan tambahkan dengan inventory awal yang termasuk dengan kerja dalam proses awal. Dan kita akan dapat 18,310. Kemudian 18,310 ni kita akan tolakkan dengan inventory akhir bahan langsung dan kerja dalam proses akhir. Okey, mana cikgu dapat inventory akhir bahan langsung? Kalau kita lihat di atas, tak ada inventory bahan langsung. Yang masih ada adalah inventory barang siap. So inventory barang siap bukan kita masuk dalam kos bahan langsung. Itu kita akan masuk dalam akaun perdagangan. So, mana inventory akhir bahan langsung? Jadi murid-murid lihat dalam maklumat tambahan. Okey, dalam maklumat tambahan diberikan dalam satu Roman inventory bahan langsung sebanyak 1980. So, masukkan dalam ni bersama-sama dengan kerja dalam proses pada 30 Jun 2017, iaitu adalah kerja dalam proses akhir. Kita ambil item untuk bahan langsung sahaja ya. Okey, masukkan. Jadi di sini cikgu letakkan kedua-dua ni dalam lajur yang pertama kerana kita akan jumlahkan terlebih dahulu dan bawakan ke sebelah. Baru kita tolak nanti ya. Jumlahnya 2,660. Jadi kita akan ambil 18,310 tolakkan dengan inventory akhir bahan langsung tambah kerja dalam proses akhir. Kemudian kita akan dapatlah ya, jumlah kos bahan langsung digunakan sebanyak 15,650. Okey. Selesai untuk satu komponen iaitu komponen kos bahan langsung. Okay, now kita akan teruskan lagi dengan pengiraan atau kita akan masukkan komponen yang kedua iaitu kos buruh langsung. Kamu sambung ya ke bawah. Cikgu sebab dah tak cukup tempat, jadi cikgu akan tunjukkan dalam page yang baru tapi sebenarnya bersambung. Okey. Okey, jadi komponen yang kedua adalah kos buruh langsung. Okey, apa item yang ada dalam komponen kos buruh langsung? Ya, dah tentulah yang pertama kos buruh langsung. Ya. Yang kedua adalah kerja dalam proses awal dan akhir. Okey, so yang pertama sekali kita akan masukkan kos buruh langsung. Iaitu sebanyak 2,400. Kemudian kita akan tambahkan buruh langsung kerja dalam proses awal. Okey, tengok sini kerja dalam proses awal. Ambil yang item buruh langsung ni. Berapa amount dia? 600. So, kita akan tambahkan dengan kerja dalam proses awal untuk buruh langsung sebanyak 600. Kemudian, kita akan dapat jumlah 3,000. Dan barulah kita tolakkan dengan kerja dalam proses akhir. Tengok pada maklumat tambahan, ambil amount kos buruh langsung 590. So tolakkan kerja dalam proses akhir. Ya, kita akan dapat 2,410 kos buruh langsung. Okey, dah selesai untuk komponen yang kedua. Kita masukkan pula komponen yang ketiga iaitu belanja langsung. Belanja langsung tak ada masalah kerana dia hanya ada satu item. Murid-murid cuma tinggal masukkan sahaja. Ya. Ya. Tu cikgu dah highlightkan dengan warna purple. Okay, kemudian kita jumlahkan ketiga-tiga komponen ini iaitu
kos bahan langsung, tambah kos buruh langsung dan tambah belanja langsung. Dan kita akan dapat kos prima sebanyak RM20,060. Ya, ingat ya, kos prima ni adalah gabungan 3 komponen utama, iaitu kos buruh langsung, kos bahan langsung, kos buruh langsung dan belanja langsung. So, tambahkan ketiga-tiga ni, kamu akan dapat kos prima. Okey, selesai kos prima, barulah kita akan tambahkan dengan kos overhead. Okay, di sini untuk kos overhead, cikgu warnakan dengan warna orange ya. Okey, jom kita masukkan item-item untuk komponen kos overhead. Okey, item yang pertama adalah gaji pengurus kilang, iaitu sebanyak RM4,600. Okey, kemudian diikuti dengan belanja kilang ya. RM250. Kemudian yang ketiga adalah sewa bangunan. Tetapi ingat, kita tak masukkan sewa bangunan, tetapi kita masukkan sewa kilang. So, kena rujuk di bawah nanti. So, kita tinggalkan dulu. Okey, kita masukkan insurans. Insurans pun sama. Kita tak masukkan insurans keseluruhan, tapi kita masukkan insurans kilang sahaja. Okey, kadar bayaran pun sama. Kita rujuk di bawah nanti. Kemudian angkutan keluar kilang. Okey, yang ini kita boleh terus masukkan. Ya, 500. Bahan api kilang kita masukkan 3,500. Okey, loji dan mesin. Kita tak masukkan loji dan mesin, tapi kita akan masukkan nanti susut nilai yang kita kirakan di bawah dalam maklumat tambahan. Okey, sekarang kita akan masukkan pula item-item yang berada dalam maklumat tambahan. Okey, yang pertama adalah sewa kilang ya. Dan jangan lupa kamu masukkan pengiraan sewa kilang ni dalam pengiraan cost overhead. Ya. Tunjukkan pengiraan tersebut. Kemudian kita akan tambahkan lagi dengan terusnya insurans kilang. Okay, sama juga tunjukkan pengiraan di tepi ya, di tepi item insurans kilang. Kemudian kadar bayaran kilang ya, 1,200 dan susut nilai loji dan mesin 900. Okey, kita dah masukkan keempat-empat maklumat yang berada dalam maklumat tambahan ya ke dalam cost overhead. Kemudian dah selesai, kita jumlahkan dan kita akan dapat jumlah cost overhead 14,010. Okey. Cikgu masih letakkan dalam kolom yang pertama kerana kita akan selesaikan terlebih dahulu kerja dalam proses awal dan akhir, di mana kita akan tambahkan kerja dalam proses awal untuk cost overhead dan tolakkan dengan kerja dalam proses akhir. Okey. Tambah kerja proses awal 510. Kita akan dapat jumlahnya 14,520 dan tolakkan dengan kerja dalam proses akhir 500 dan kita akan dapat jumlah cost overhead 14,020. Dan cikgu masukkan dalam kolom yang kedua ya, kerana kita akan tambahkan dengan kos prima. Dan kita akan dapat kos pengeluaran ya sebanyak 34,080. Ya. Okey, cikgu harap murid-murid telah pun faham ya. Kita telah pun sampai di akhir kelas pada hari ini. Sebelum berakhir, cikgu minta murid-murid jawab latihan nombor 2, muka surat 51 dalam modul bimbingan, dan seperti biasa ya, selepas jawab dalam buku latihan, ambil gambar dan hantarkan ke Google Classroom. Okey. Motivasi untuk hari ini, jika ingin menimba ilmu sedalam-dalamnya, hendaklah ya menghormati guru, belajar dengan giat, bersungguh-sungguh serta berterima kasih kepada guru tanpa rasa harapkan balasan ya. Senang katanya, kamu lakukanlah ya menuntut ilmu tu dengan keikhlasan dan lakukanlah kerana Allah, niatkan kerana Allah. InsyaAllah kamu akan berjaya. Okey, teruskan belajar dari rumah bersama cikgu. Jumpa lagi dalam kelas akan datang. Okey, bye.